Bismillahirrahmanirrahim. Linabil karim wa alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati Tuan Imam, seluruhnya sidang jemaah dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama berkumpul lagi pada malam bahagia ini untuk kita meneruskan kuliah kita. Alhamdulillah, yang lepas kita hampir selesai dalam perkara berkaitan dengan sunat hai'ah. Kita dah sampai sunat yang ke-23 dan kita nak habis ni sampai sunat yang ke-24. Yang ke-23 yang lepas, sunat duduk tawarruk ketika membaca tasyahud akhir. Duduk tayat akhir tu duduk secara tawarruk, iaitu duduk tayat akhir itulah duduk pada sebelah punggung, maksudnya punggung belah kiri terkena dekat lantai dan menghulurkan kaki kirinya diselempangkan di bawah betis kaki kanan, dan diangkat jari-jari pada kaki kanan itu menghadap ke arah kiblat. Itu duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat awal duduk iftirash, duduk antara dua sujud. Duduk tahiyat akhir duduk tawarruk. Sunat dibezakan antara dua duduk ini, duduk tawarruk tahiyat akhir dan duduk iftirash tahiyat awal. Sunat hukumnya. Kemudian disebut tidak disunatkan duduk tawarruk bagi makmum masbuk. Tidak disunatkan duduk tawarruk bagi makmum masbuk yang nak tambah bilangan rakaat lagi. Bagi makmum yang belum selesai, maka ketika imam tu duduk tasyahud akhir, dia tak disunatkan duduk tahiyat akhir, dia duduk iftirash, sebab dia nak tambah bilangan rakaat lagi, 1 ke 2 ke gitulah. Lepas dia dah tambah tu, lepas tu barulah dia tahiyat akhir, baru duduk tawarruk bagi dia, bagi makmum itu. Ataupun bagi makmum yang nak sujud sahwi, ataupun imam pun samalah. Dia tadi tinggal doa kunut umpamanya pada solat subuh, maka dia nak sujud sahwi sebelum salam. Maka ketika dia duduk tahiyat akhir tu, duduknya adalah duduk iftirash antara dua sujud. Sebab nanti dia nak sujud 2 kali. Lagi pun senang ataupun mudah kalau orang yang duduk iftirash, dia nak sujud tu kan senang. Tapi kalau dia dah duduk tawarruk tahiyat akhir, nak sujud boleh juga tapi payah sikit kan. Dia dah terletak tu punggung kat lantai, tiba-tiba nak ke depan untuk sujud, macam payah sikit. Jadi yang lebih baik kalau orang yang nak sujud sahwi, duduknya duduk iftirash dahulu, kemudian dia pun sujud sahwi sebelum salam, sujud 2 kali, kemudian nak tahiyat akhir balik, nak bagi salam tu duduk, barulah duduk tawarruk tahiyat akhir, kemudian barulah dia memberi salam. Kemudian duduk istirahah. Duduk istirahah tidak boleh lebih daripada kadar tamakninah. Tak boleh lebih daripada kadar tamakninah. Kalau rokok ataupun sujud ataupun duduk antara dua sujud ataupun i'tidal, mesti sekurang-kurangnya dengan kadar 1 tamakninah. Maksudnya mesti kalau kita rokok ataupun kita i'tidal ataupun kita sujud ataupun duduk antara dua sujud,
kita kena lebih satu tamak ninah, sekurang-kurangnya satu tamak ninah kadar membaca subhanallah. Tapi kalau duduk istirahah tidak boleh lebih daripada kadar satu tamak ninah. Maksudnya jangan duduk lama lebih daripada kadar satu tamak ninah. Duduk je terus ke depan. Jangan kita duduk lama satu tamak ninah je, 2-3 saat je lama, batal. Jadi istirahah tak boleh, iaitu duduk apabila kita nak bangun daripada sujud yang kedua untuk rakaat yang kedua ataupun untuk rakaat yang keempat. Duduk istirahah. Kalau nak naik rakaat ketiga, kita kan ada tasyahud awal. Tapi rakaat yang pertama nak pergi kedua ataupun ketiga nak pergi keempat, dia sunatkan duduk istirahah, tetapi tidak boleh lebih daripada kadar satu tamak ninah. Melebihi kadar tersebut dengan sengaja membatalkan solat kerana dianggap menambah rukun fi'li. Kemudian habis kita dalam perkara yang ke-23. Kita teruskan dengan perkara yang ke-24. Sunat hai'ah yang ke-24, sunat memberi salam yang kedua. Sunat berpaling ke kanan ketika memberi salam yang pertama, dan lafaz salam yang pertama rukun. Assalamualaikum, itu rukun. Sunat ditambah dengan warahmatullah. Assalamualaikum itu betul, wajib, rukun. Sunat ditambah dengan warahmatullah, hukumnya sunat. Dan dalam keadaan kita pun memalingkan muka kita ke kanan. Memalingkan muka ke kanan, hukumnya sunat juga. Kemudian berpaling ke kiri pula sambil melafazkan assalamualaikum. Dua-duanya paling ke kiri dan juga melafazkan assalamualaikum yang kedua, hukumnya sunat hai'ah. Jadi maksudnya salam yang pertama tu assalamualaikum yang pertama itu rukun, tak boleh tidak. Kalau salah bacaannya maka boleh membatalkan solat kita. Tapi memberi salam yang kedua hukumnya sunat. Jadi sunat yang kedua tu memberi salam yang kedua hukumnya sunat. Berpaling ke kanan ke kiri hukumnya sunat. Dan sunat berpaling ke kanan ataupun ke kiri sehingga pipinya dapat dilihat oleh makmum di belakangnya. Makmum kalau ada kat belakang, kita paling tu sampai makmum belakang boleh nampak pipi kita. Pipi paling mula-mula paling belah kanan, assalamualaikum warahmatullah. Pendek kata 90 darjah ni. Badan tetap tegak macam ni. Kepalanya paling saja. Paling. Badan tak boleh terikut dengan kepala. Kalau badan terikut dengan kepala ketika memaling kepala, kerana nakkan dapat betul-betul paling tu, kadang-kadang ada orang sampai ke belakang lagi, sampai menyebabkan dada dia beralih daripada arah kiblat di depan ni, maka boleh batal juga solat kita. Kita paling tu, dia suruh paling memang nampak pipi kita. Kalau kita mampulah. Kepala kita leher tak ada sakit, ada apa? Tak ada sakit leher, tak ada, boleh paling semua. Okey, kalau kita boleh paling, sunatnya sampai assalamualaikum warahmatullah. Maksudnya ni. Tapi dada tetap ke depan. Kalau dada terikut, assalamualaikum baling juga ke sini. Maksudnya daripada depan dia dah ke sini. Dada tidak boleh paling ke mana-mana daripada mula solat sampai selesai solatnya, sama ada ketika berdiri ke, rokok ke, sujud ke, duduk ke, dada tidak boleh berpaling ke arah lain daripada kiblat. Dada. Ini dada kita ni. Dada ni daripada mula takbir sampailah memberi salam, dada tak boleh paling kiblat. Kalau dia paling kiblat, batal sebenarnya. Yang tak boleh sekali dada lah. Kalau paling kepala, tengok hukumnya makruh kalau tanpa sebab. Ataupun paling maksudnya kaki katalah gini, mencapah macam ni katalah. Ini pun
tak batal lagi, tak apa. Hukumnya makruh lah kalau sengaja. Dia sepatutnya gini kiblat, kan? Dada, ni dada tak boleh tidak. Mesti daripada mula berdiri sampailah duduk. Jangan kadang-kadang berdiri. Okey, tegak. Tapi bila nak duduk tahiyat akhir, tahu macam mana dia gini? Terpaling. Bila dia terpaling daripada arah kiblat, dada hukumnya membatalkan solat kita. Jadi kalau contohnya pada tahiyat akhir, pada salam tu, selepas tahiyat akhir kita nak beri salam, memang kepala tu sunat paling sehingga nampak pipi kita orang belakang, kan? Tetapi jangan sampai dada kita ikut, punyalah nak ikut paling ni, sampai dada kita pun terpaling sekali sikit pun tak boleh. Jadi mesti tegak. Habis kalau gitu saya susah, saya sakit leher, tak boleh paling. Kalau tak boleh paling sikit je pun tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Dekat sini je 45 darjah. Kalau sini 90 darjah. Yang lebih baik macam ni. Kalau tengah okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang kita malas, kan? Kadang-kadang ada orang macam nak paling, dia tak sakit tapi malas. Assalamualaikum warahmatullahi, sikit je. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tak dapat sunnahnya lah. Sunnah paling tu dapat, tapi sunnah sampai paling, sampai pipi nampak, itu dia tak dapat. Kan, bahkan kalau dia mampu tapi dia tak buat, dia tak sakit leher, tak sakit apa, tapi dia tak buat, maka hukumnya makruh. Maka hendaklah kita berpaling sampai paling ini. Kata riwayat menyatakan bahawa sahabat yang berada di belakang Nabi tu, bila Nabi bersolat, bila dia memalingkan mukanya ketika memberi salam, sahabat nampak cahaya daripada pipi Nabi yang putih tu, bercahaya muka dia. Dia tegak macam ni kan masa tahiyat akhir. Bila dia beri salam sebagai imam tu, Assalamualaikum warahmatullahi, nampak cahaya daripada pipi Nabi. Paling ke kanan, cahaya belah kanan. Paling ke kiri, cahaya belah kiri. Sebab itu kita pun disunatkan berpaling sampai betul-betul lah. Kalau mampu. Tapi jangan sampai nakkan juga paling betul-betul sampai dada pula terpaling. Ni jangan. Sebab kalau dada terpaling, perkara ini boleh membatalkan solat kita. Dada tak boleh paling, mesti tegak daripada mula sampai akhir solat. Yang lain-lain tu kepala kadang-kadang, kan, ataupun kadang-kadang badan tegak, kaki dia tersengit macam ni. Masa berdiri, kadang-kadang ada orang juga, padahal kadang-kadang tuan-tuan berhati, ada juga orang kadang-kadang dia punya kaki tak tahulah kenapa dia, kaki dia macam, maksudnya dia punya kaki sebelah sini, belah kanan begini, betul, yang belah kiri dia ternaik atas gini, tapi badan dia memang tegak dah, badan dia tetap depan. Okey, tak apa, kakinya gini. Berdiri. Ada juga namanya macam tu. Kalau ikutkan berdiri sini, dah tentu dia sengit gini, kan, tapi badan dia boleh pula ikut soft dengan orang lain tegak. Boleh lah, tak apa. Tapi jangan kaki tegak macam ni, tahu-tahu bahunya ke sini sikit. Tak ikut arah kiblat. Paling sikit tu, sikit ni berapa kadarnya, taklah disebut kadar macam mana, kan, tapi maksudnya kena tepat, maksudnya sekadar yang memang masuk ke arah kiblat tu. Itulah dia. Kadang-kadang kita kata, saya masa nak rokok, nak sujud tu, saya terpaling sikit tu. Tak adalah, kan, maksudnya kita takkan nak betul-betul solid, betul-betul kena ada satu benda ukur badan kita, tak, kan. Tapi maksudnya sekurang-kurangnya kita taklah nampak sangat terpaling itu. Jadi masa rokok adalah dia punya tolerance dia tu, kan, maksudnya. Tapi bukan paling yang macam kita nak berpaling ketika memberi salam tu, Assalamualaikum warahmatullahi, berpaling macam ni, kan. Ada orang macam tu, kan. Assalamualaikum warahmatullahi, dia paling nak capaikan sana, badan dia pun ke sini, dah ke sini, maka batal solat. Dada tak boleh. Tapi kalau gitu, kalau macam tu, saya memang terjadi macam tu lah, takut jadi macam ni, takut jadi apa, berpaling ni. Kalau takut, tak payah, baiklah tegak, takut nanti badan dia berpaling, lalu dia pun sikit je, tak apalah macam tu. Daripada badan berpaling, batal solat, lagi teruk, kan. Dia nak kejar yang sunat memang macam ni, tapi kadang-kadang dah jadi terbiasa, kadang-kadang lah dah jadi terbiasa tu, Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang dia memang sampai tengok belakang ni. Kalau tengok belakang, saya ingat memang dia paling juga, kan.
Ada orang Assalamualaikum warahmatullahi, tengok berapa ramai belakang. Kan? Sikit aja ingatkan ramai katalah. Assalamualaikum. Oh, sini pun tak marah juga. Berpaling dia. Jangan imam buat macam tu. Imam tadi masa sembahyang ramai amin. Ramai benar. Dia berpaling. Tak ada orang. Katalah kan. Tapi jangan paling ni bab dada. Tapi orang kalau boleh gini mana kan paling gini je dia boleh tegak badan ni. Tapi kalau dia boleh sampai ke belakang tu memanglah dia punya dada berpaling. Dada berpaling batal sembahyang. Bahkan dada ni kalau tengah sembahyang ada orang tolak kita. Ada orang tolak kita. Dah sempit ni, saf ni sempit ni. Dia masuk juga. Dia masuk tu. Sampai kita pun tertolak gini kan. Kita tengah sembahyang tertolak ni. Yang tolak ni orang, maka hukumnya batal juga solat kita. Batal sembahyang kita. Dekat Mekah kadang-kadang macam tu kan. Dekat Mekah ni kan orang sempit. Orang tak kira kadang-kadang. Bila dia dah lari-lari, dah mula sembahyang kita semua. Lalu dia pun dah tak ada tempat. Nak masuk mana ni tu? Masuk aja dia. Dia masuk, kita pun ke belakang ini kan. Berpaling badan kita. Berpaling bukan kita sengaja palingkan. Orang yang tolak tetap batal juga. Tak boleh. Ambil macam mana? Memang batal lah. Batal kena takbir semula. Cepat-cepat. Takbir semula lah. Sebab dada ni memang tak ada excuse ke. Kalau sengaja ke tak sengaja ke, orang yang buat lah, masa orang tu ambil orang lah biasa kan. Maka dia pun tolak orang tu, maka boleh batal. Orang yang ditolak tu batal. Walaupun bukan saya sengaja, dia yang tolak ni kata kan. Tak kira lah batal. Memang itu hukumnya. Dada tak boleh tidak. Tapi kepala tak apa. Ya. Kadang-kadang ngantuk je lah kan. Dia sebenarnya pun tak boleh lah. Maksudnya kalau goyang-goyang macam tu kan, dia buat goyang-goyang tu kenapa kan? Tegak masih tegak kan. Maksudnya, tapi lah maksudnya dia taklah teruk sangat. Kadang-kadang ada orang, kadang dia ke depan, dia condong ke depan, ke belakang kan. Tu tak apalah. Bukan dia macam zikir. Macam zikir pula kan. Tapi berdiri. Dia kalau yang kadang contoh ke depan tu, kadang kaki dia ternaik gini, bukan ternaik sangat lah gitu kan. Dia ke depan sikit, lepas tu dia ke belakang sikit. Ni nak melayan ngantuk lah agaknya kan. Tu tak apalah, tak apa lagi. Tapi dia bukan yang goyang laju-laju macam tu kan. Kadang-kadang ada orang kan depan sikit gitu, lepas tu ke belakang sikit, kadang-kadang macam tu lah. Kadang-kadang memang kaki dia pun mungkin tak berapa nak stabil, kadang-kadang macam tu kan. Tu tak apalah. Tapi kalau dia goyang-goyang macam ni, dalam saf lagi lah, takkan nak goyang-goyang kena orang pula. Sekarang-sekarang macam ni tak apalah. Jadi maksudnya yang tadi itulah, tadi yang dada tu kalau berpaling ni dia, tapi yang memang tak boleh tidak tu kalau gini lah, berpaling ni. Ni tolak gini. Gini. Ini kalau sengaja ke tak sengaja ke batal solat kita. Jadi beri salam tu baik-baiklah, beri salam memang disuruh sampai paling kepala kalau dapat. Tapi kalau kita takut nanti paling itu, tapi yang lebih baik janganlah. Kena ingatlah diri kita dah terjadi terbiasa sebelum ni macam tu kan. Jadi ingat, okey, tak boleh paling dada ni tetap. Lalunya orang buat Assalamualaikum warahmatullahi ditunduk. Adakah itu menambah perbuatan? Padahal dalam tunduk tu Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ada ni. Yalah, sebenarnya tak ada suruh pun kan. Dia suruh kebanyakan buat macam tu. Yang tunduk adakah menambah perbuatan? Dia kalau dibuat secara berturut-turut, menambah rukun ni taklah. Saya rasa taklah sampai menambah, sebab memang dalam duduk, tinggal lagi dia ditundukkan begitu kan. Ditundukkan begitu, maksudnya dia apa? Ditundukkan. Tak disuruh pun sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Daripada mula nak berpaling tu, mesti kat depan dulu kepalanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai warahmatullah tu paling betul-betul. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi ataupun Assalamualaikum warahmatullahi. Dah paling baru cabut. Tak, dia sepanjang tu Assalamualaikum warahmatullahi.
kemudian dia tegak balik. Tegak balik itu bukan Assalamualaikum warahmatullahi, bukan Assalamualaikum warahmatullahi, bukan. Dia sampai tegak balik, dia ngadap balik ke depan. Bila ngadap baru sebut balik Assalamualaikum, balik semula. Masih nak ke kiri pula, dah tegak kepala, Assalamualaikum warahmatullahi. Kadang-kadang ada orang sampai beri salam dia nak, kadang-kadang masa nak salam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Dia paling tu takut macam ni. Dia gerak tu berturut-turut. Kepala ni pergerakan besar, bukan pergerakan kecil. Tapi kadang-kadang dia Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia gerak satu, lepas tu dia paling tu tak apalah, lepas tu dia tunduk lagi, lepas tu dia gerak terus tunduk lagi. Itu yang Syekh Habib Ali Zainal Abidin kata, pergerakan tu takut lebih daripada 3 kali berturut-turut, yang patutnya tak perlu ada, maka boleh membatalkan. Dia menambah rukun tu macam bukan jugalah, maksudnya dia macam kita tengah berdiri, kadang-kadang kan kita terduduk, kadang-kadang kita terangkat kan, itu kepala goyang lah maksudnya kan, taklah menambah rukun. Tapi yang dia berturut-turut tu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia satu tadi patut tak payah dia buat. Takut boleh menambah rukun, bukan menambah rukun, lebih bergerakkan lebih daripada 3 kali berturut-turut. Maksudnya yang tak sepatutnya. Patutnya paling ajalah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Berhenti tu memang dia suruh berhenti tengah-tengah, tapi taklah suruh tunduk ke gitu, tak ada. Tegak je lah, masa tegak kepada Assalamualaikum warahmatullahi. Warahmatullah tu kita dah paling betul. Warahmatullah ke kanan, warahmatullah ke kiri. Tengah-tengah tu tegak balik. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dada tegak. Tu sunatnya paling macam tu lah. Kalau kata saya nanti dada saya takut terpaling lah Ustaz, saya pun salam sikit je lah, ataupun tak paling pun memang tak apalah, tapi makruh lah. Paling lah juga paling. Lebih baik paling sampai pipi nampak, itu lebih baik. Sengit kepala? Dia tak ada sebenarnya kan. Tapi kadang-kadang orang bukan sebab apa, sebab kerana duduknya tu, jadi dia tersengit kepala dia. Duduknya sengit gitu kan. Jadi kepalanya tu nak balancekan dengan badan dia kadang-kadang lah. Kadang-kadang orang yang muda, orang kecil kan, dia okey je, badan dia boleh sengit, tegak badan dia pun tegak, tak sengit pun. Ada macam tu, memang orang muda, orang kecil lah, budak-budak kan. Tapi bila orang dah tua, badan pula besar sikit, dia jadi terpaksa gini, dan akhirnya kepala dia terpaksa. Dia bukan, pada saya tu bukan sengaja dia buat macam tu lah. Bukan dia sengitkan kepala gitu, tapi kerana duduk dia tu jadi macam tu, jadi dia pun badan dia tolak macam ni kan. Jadi kepala dia tu nak balancekan biar dia tegak balik gitu. Kadang-kadang teringat, saya sengit pula kepala dia pun tegak balik. Tapi memang kadang-kadang dia tegak balik, dia macam sakit pula. Kadang-kadang macam tu kan. Tapi taklah niat dia macam tu. Tu tak apa lah. Bukan begitu. Jadi sunatnya begitu. Sunat salam yang kedua, berpaling ke kanan dan ke kiri, dan berpaling sehingga pipinya dapat dilihat oleh makmum di belakangnya. Habis kita perkara yang ke-24, dan habislah dia sunat hai'ah. Kemudian sunat berzikir, berdoa selepas salam kan. Sebaik saja salam yang kedua, sapulah muka. Ada sunnahnya sebenarnya. Ada orang yang kata, mana ada sapu-sapu muka ni. Dah habis salam, habis balik, terus bangun pun tak ada zikir-zikir pun tak ada kan. Sebenarnya dalam pendapat mazhab kita, ada zikir-zikir, ada bahkan siapa tu? Ada ustaz kita, dia Ustaz Rifki tu, dia keluar ensiklopedia tentang bid'ah ni. Dia kata ada termasuk, maksudnya ada benda yang memang yang lepas mayang tu, panduan selepas mayang tu ada zikir-zikir yang dibaca tu, itulah dia memang kita biasa baca tu. Tiba datang orang yang ni kata tak ada zikir-zikir ni bid'ah. Nabi tak buat, dia kata. Patutnya ada, cuma kita bacanya ramai-ramai kan, sama-sama macam tu kan. Kita memang macam tu kan orang Melayu. Mana ada orang Melayu tak macam tu. Orang kita, cuma orang Arab kalau kat Mekah tak ada, tapi dia baca.
Dia bukan duduk terus bangun. Dia duduk, baca sikit, baca ataupun dia apa? Sembahyang sunat, lepas tu dia zikir sendiri kan. Kita tak, kita sama-sama. Kita kalau tak sama-sama, imam tak buat macam ni, semua bangun balik terus, tak buat apa-apa kan. Baca pun tak. Tapi kita memang dibuat macam tu supaya sama-sama dia punya apa? Baca zikir sama-sama, baca doa sama-sama kan. Itu kita punya cara lah. Dan benda tu ada. Jadi sunat dia ada berzikir dan berdoa selepas salam. Dan sebaik saja salam yang kedua sapulah muka, kemudian baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik kan. Memang ada baca dia tu yang kita biasa baca tu. Tu sunat memang. Sunat bacaan maksudnya zikir, kemudian apa? Zikir dan juga doa selepas salam. Itulah dia habis. Jadi habis kita 24 perkara sunat-sunat hai'ah. Baik, kita teruskan dengan habis sunat hai'ah. Perbezaan antara lelaki dan perempuan dalam solat. Apakah dia perbezaan antara lelaki dan perempuan dalam solat? Ada 4 beza dia. Lelaki dan perempuan ni bezanya ada 4. Yang pertama, disunatkan bagi lelaki merenggangkan 2 sikunya daripada rusuknya. Maksudnya rusuk ni direnggangkan, siku ni jarakkan, jauhkan ketika rokok, sama ada rokok ataupun masa sujud. Jarakkan tu memang itulah sunnahnya bagi lelaki. Tetapi bagi perempuan disunatkan merapatkan kedua sikunya pada rusuknya. Masa rokok ke, masa sujud ke, siku orang perempuan disuruh rapatkan dengan rusuknya, sunat hukumnya. Lelaki dijarangkan, perempuan dirapatkan. Memanglah kalau perempuan dijarangkan tu macam tak berapa cantik bentuknya kan. Ginilah sembunyi gitu, macam gitu. Kalau sujud pun macam ni, masa rokok pun maksudnya dia punya sikunya sedapat-dapatnya dekatkan dengan rusuknya. Bukan dia mengepak macam tu. Kalau lelaki sunat mengepak begitu. Ketika rokok ataupun sujud. Tapi kalau dalam sembahyang berjemaah, janganlah maksudnya nak mengepak panjang besar-besar. Orang dah sebelah-sebelah ni rapat-rapat, tahu-tahu bila sujud dia pun gini lah. Orang sebelah nak sujud macam mana fikir ni? Sebab tangan dia siku tu dah dekat tempat kawasan. Kalau sembahyang berjemaah, kalau sekarang boleh lah. Masa PKP ni kita buat sembahyang macam ni boleh lah seorang-seorang kan. Tapi kalau sembahyang berjemaah, anggar-anggar lah, agak. Maksudnya kawasan orang sebelah, jangan sampai kita masuk kawasan orang sebelah. Agak-agak rasa macam tu boleh biasa. Tapi kalau tengah sembahyang sunat seorang-seorang, sunat kita jarakkan. Itu beza yang pertama. Sunat bagi lelaki merenggangkan siku daripada rusuknya ketika rokok dan sujud, tetapi perempuan sunat dirapatkan. Kemudian yang kedua, disunatkan bagi lelaki meninggikan perutnya daripada pahanya ketika rokok dan juga sujud. Ditinggikan perutnya tu daripada paha. Maksudnya kalau rokok tu, tapi rokok biasalah kan, rokok tu biasa. Tapi kalau sujud tu dijarakkan, ditinggikan perut tu daripada pahanya. Maksudnya dia macam ke depan lah. Kalau perempuan sunat direndahkan perutnya dekat dengan pahanya. Maksudnya kalau dia sujud tu dia macam gini, macam apa? Macam rapat. Punggul tu jangan jauh-jauh gitu. Maksudnya antara perut dengan paha tu dirapatkan. Tangan pula diginikan. Maksudnya dikuncup lah kalau dengan tengah sujud tu. Kalau lelaki sunat dijarangkan, kemudian perut ni tu dijauhkan. Dia kadang-kadang kalau gitu dia jadi macam ni. Kalau kita sujud tu kan, dia bukan rapat macam ini, dia ke depan macam tu. Macam apa kata? Tapi kadang-kadang tempatnya sempit kan. Tempat jadi sempit. Bila tempat jadi sempit, tak boleh lah macam tu. Terpaksalah kita, tak apalah ikut cara macam mana pun. Tapi kalau kita sembahyang seorang diri, maka kalau kita boleh ada ruang, maka boleh buat macam tu lebih baik.
Sunat hukumnya tinggikan perut daripada pahanya bagi lelaki, tetapi perempuan rendahkan perut daripada pahanya bagi perempuan. Kemudian yang ketiga, bagi lelaki disunatkan membaca dengan kuat nyaring pada bacaan-bacaan yang disunatkan nyaring, tetapi perempuan sunat baca perlahan jika ada lelaki yang bukan mahramnya. Kalau lelaki ada perempuan ke, ada tak ada perempuan ke, ada sama lelaki ke, sunat dia baca nyaring pada bacaan-bacaan yang tertentu. Kalau contohnya sembahyang maghrib ataupun sembahyang waktu malam, maghrib, isyak ataupun subuh, sunat dibaca dengan nyaring. Kalau dia sembahyang seorang pun nyaring juga. Dia tak berjemaah, dia seorang-seorang sembahyang maghrib, sembahyang subuh, maka sunat nyaring. Walaupun ada bukan mahram ke, perempuan ke, siapa ke, sunat lelaki menyaringkan bacaannya. Kalau dia tak nyaring, sembahyang maghrib seorang-seorang, tapi tak nyaring seorang-seorang, maksudnya 2 rakaat yang pertama tu Fatihah dengan surah kan, rakaat pertama, rakaat kedua, sunatnya nyaring, tapi tiba dia tak baca nyaring, maka hukumnya makruh. Dia sunat baca kuat. Kalau perempuan pula, kalau tak ada orang yang bukan mahram, dia sunat baca nyaring juga. Tapi nyaringnya tu taklah sama macam orang lelaki. Tak sama macam orang lelaki, maksudnya perlahan sikit. Untuk dia mungkin dengar bismillahirrahmanirrahim, dengar, okey. Tu untuk sembahyang malam, maghrib, isyak ataupun subuh. Sembahyang siang memang lelaki ke perempuan sunat dibaca perlahan. Sembahyang zuhur, sembahyang asar sunat membaca perlahan. Tapi perempuan kalau malam ataupun maghrib tak ada orang bukan mahram, yang ada anak dia, suami dia, maka dia sembahyang tu boleh kuat sikit. Kuat sikit tak sama macam suami dia lah, tapi yang lebih baik berjemaah tu lebih baik kan. Ini kadang-kadang dia terpaksa sembahyang seorang diri lah katalah, sebab jaga anak tukar-tukar. Waktu malam maghrib ke contohnya, maka lepas suami sembahyang, isteri jaga anak, kemudian bila dia isteri pula sembahyang, maka isteri tu pun boleh nyaringkan bacaannya, sunat hukumnya. Tapi kalau ada lelaki yang bukan mahram, perempuan tetap tak disunatkan baca nyaring. Kemudian bagi lelaki yang keempat, beza lelaki dan perempuan ni, sunat bagi lelaki membaca subhanallah bila hendak ingatkan imam tentang sesuatu perkara. Sunat dia melafazkan subhanallah. Tapi bagi perempuan, sunat dia menepuk tapak tangan kanan ke atas tapak tangan kirinya bila memberitahu imam tentang sesuatu perkara. Imam tu terbangun masuk rakaat yang kelima, dia pun tengah, kalau tengah duduk tayat akhir, maksudnya tepuk je lah masa itu juga. Tepuk biar tahu turun. Kalau lelaki tu sedar, kalau imam tu sedar ataupun faham lah. Kadang-kadang kita tak faham tepuk siapa tepuk pula kan. Tapi kena tahulah benda tu. Bagi perempuan, sunat menepukkan tapak tangan kanan ke atas belakang tangan kirinya. Bagi lelaki, sunat melafazkan subhanallah. Tapi ketika melafazkan subhanallah bagi lelaki tu yang nak tegur imamnya, perlu niatkan zikir. Niatkan memang nak tegur imam, dia pun lafazkan subhanallah, tapi jangan semata-mata sebut subhanallah itu tegur imam, semata-mata tegur imam. Kalau dia niat semata-mata tegur imam tanpa niat berzikir, maka batal solatnya. Payah juga kan. Nak tegur imam, imam ni dah buat semayang masuk rakaat kelima kan. Kita pun dah duduk tayat akhir, kenapa imam ni bangun lagi? Kita pun tahu kita dah empat tayat akhir patutnya. Imam bangun, Allahu Akbar. Nak tegur imam ni sebut subhanallah, pastikan niat aku nak tegur imam ni sekali dengan zikir subhanallah. Subhanallah. Maka dia pun subhanallah, imam pun dengar, duduk boleh semula. Boleh. Tapi jangan imam terbangun je subhanallah, terus dia. Dia punya nada pun macam subhanallah. Marah betul. Habis sembahyang maghrib hari tadi pun terlajak lagi, ini pun terlajak lagi, subhanallah, marah betul dia. Bila dia macam tu, batal sembahyang. Batal sembahyang makmum yang sebut subhanallah ni. Jadi sebelum sebut subhanallah tu, pastikan niatnya tegur imam dan subhanallah, zikir. Bukan semata-mata tegur imam subhanallah.
Nada kan lain. Kalau orang tegur cakap baik ni kan maksudnya subhanallah, dia fikir ni zikir subhanallah, kan gitu. Ini baru imam bangun subhanallah, terus dia niat semata-mata tegur imam, maka batal sembahyang makmum itu. Imam pun turun betulkan sembahyang dia, imam tu sah. Dia yang tegur imam tu, dia betul rasanya, tapi kerana cara tegurnya tu tak betul, niatnya bukan kerana zikir tetapi semata-mata kerana menegur imam, maka boleh membatalkan solat makmum itu. Ya. Yang teguran imam ni, mana lebih afdal? Saf pertama atau saf kedua, saf ketiga? Tak kisah. Kadang-kadang saf pertama ni baca je, imam baca. Tak apa. Dia sebab hukumnya memberi salam, menegur imam ni, kalau beri salam, hukumnya sunat, bukan wajib. Jadi maksudnya kadang-kadang ada juga makmum yang belakang imam ni, dia nak sebut subhanallah, dia kata takut aku punya niat ni tegur imam semata-mata, takut batal nanti pula dia. Lalu dia pun diam dulu kan. Orang belakang pula kata dia memang sebut subhanallah kerana zikir dan doa, lalu dia pun subhanallah, tak kisah. Tak ada kata siapa ke, tak kisah. Tapi yang biasanya sedarnya kan yang depan. Yang itu yang lebih biasa. Kadang-kadang yang kedua ni pun rakaat dia dah berbeza kadang-kadang kan. Yang ini yang depan ni yang biasa dengan imam sama-sama, biasanya macam itulah. Jadi dia tak ada sebut apa, cuma memanglah kadang-kadang ada orang diam je semua sekali. Kalau diam semua sekali, saya saya nak sebut boleh. Kalau semua orang sebut diam aja pun macam mana? Tak apa juga, sah juga sembahyangnya. Tapi imam tu tak ditegur lah. Kalau imam tu tak ditegur, maka imam tu rasa dia betul, sah, dia juga sah. Lalu tapi kita tak boleh ikut sebagai makmum, tak boleh ikut imam tu dah bangun rakaat kelima, ikut juga bangun rakaat kelima. Kita ikut bangun rakaat kelima, kita yang batal. Imam tu tak batal sebab dia tak tahu. Jadi kita terus duduk tayat akhir. Yang sunatnya sebut subhanallah, beritahu imam. Kalau kita kata saya sebut subhanallah, takut hati saya berubah, niat tegur imam semata-mata, saya takutlah, saya pun tak sebut, diam aja. Maka imam tu terus bangun, boleh kita niat kita, imam ni tambah, imam betul-betul lupa ni dah 5 rakaat, imam ni tak sengaja. Mana ada imam sembahyang 5 rakaat, sembahyang isyak kan. Kita yakin imam ni betul lupa. Kalau kita yakin imam tu lupa, bukan batal, maka kita boleh terus menanti imam dalam duduk tahiyat akhir tu, tunggu sampai imam rokok, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tahiyat akhir sama je kita. Dia beri salam, kita pun beri salam. Macam tu je lah. Lepas habis sembahyang, kita kata, imam sembahyang 5 rakaat. Lah, ya ke? Saya tak tahu. Habis awak tak beritahu. Saya pun takut batal. Saya sebut subhan, takut tegur imam, betul-betul niat tegur imam. Saya pun tak sebut. Maka sah semua sekali, tak apa. Yang penting imam ni sampai habis, dia yakin sembahyang dia tu memang 5, memang 4 lah masa dia sembahyang tu. Maka sah sembahyang. Makmum pun sah juga. Tapi yang lebih baik, makmum tu tegur imam subhanallah dengan niat dia, jangan niat semata-mata menegur imam. Okey. Ada sekali saya pernah tegur imam, dia rakaat yang 3 dia turun duduk musyak. Kita imam kata subhanallah, subhanallah, yang belakang pun subhanallah. Bila dia habis semua, tak ada, aku ingat aku yakin Dia rakaat ketiga, 3 rakaat je, patutnya 4. patut 4. 4. Jadi 3 dia dah tahiyat akhir. Kita pula bangun ke tidak? Bangun. Tak boleh. Kita kalau tahu dia dah 3, baru 3, kita wajib bangun berdiri. Kita kena genapkan 4. Memang sembahyang tu 4, kita tahu 4. Kalau nak tegur pun masa tu tengah berdiri lah. Dah berdiri tu, subhanallah. Orang subhanallah. Orang ni subhanallah. Imam duduk juga tahiyat akhir. Biarlah imam. Kan? Kalau macam tu, takkan kita nak ikut dia. Ketika itu kita boleh mufarakah. Tak boleh nak menanti pula, tak boleh tunggu dia berdiri tu, kita tunggu sampai dia salam. Macam mana? Dia pun tak dia memang 3 rakaat. Kan? Maka kita wajib mufarakah, biarlah imam. Sampai kesudah pun tak dia terlupa kan? Tak apa, kita pun terus sembahyang. Yang penting kita mesti bangun, yang yakin memang imam tu baru 3, kita bangun masa 4, teruskan 4 rakaat, teruskan 1 rakaat ni secara sendirian. Aku pun keluar pada solat berjemaah ini, boleh. Ataupun kalau boleh tahulah, boleh juga salah seorang daripada 4 ni, daripada makmum tadi yang berdiri ni, seorang di ke depan jadi imam pula. Boleh. Rampas kuasa pula. Yang ni tengah tahiyat, apa pasal datang ke depan pula ni?
Tapi orang pun tak tahu biasa macam tu kan. Siapa tu siapa nak ke depan, siapa depan dia pun tak tahu kan. Tapi kalau tahu sebenarnya boleh. Seorang tu ke depan, lepas tu dia pun duduk dekat dengan imam ni lah maksudnya kan. Dah imam ni kata, kenapa pula ke depan ni lah? Aku pula habis sembahyang lagi ni. Habis imam tu dah batal. Maksudnya dia baru 3 rakaat. Kita makmum tahulah. Lalu dia pun terus sembahyang sendiri ikut imam yang baru boleh. Yang ini terus maksudnya sendiri habis. Jadi kita yang makmum yang kemudian ni yang tahu ni, dia teruskan 1 rakaat lagi tapi berjemaah dengan imam yang, tapi biasa tak berlaku macam tu lah. Tegur habiskan sembahyang sendiri je lah kan, seorang-seorang habis. Lepas tu habis sembahyang, imam kita semua beritahu imam, subhanallah, memang dah 4 lah, kau kenapa beritahu buat 3, kan 4 dah ni. Dia sampai mati pun dia kata memang dia 4 dah. Kalau macam tu dia betul lah, sah juga, tak apa, nak macam mana kan. Sebab dia yakin yang dia kata 4 juga dia, tak apa. Macam Haji kata tadi lah. Tapi kita yang tahu, makmum yang tahu imam baru 3, tak boleh ikut imam 3. Mesti terus berdiri 4 rakaat. Selesaikan 4 rakaat. Mufarakah sembahyang solat, tambah 1 rakaat lagi sendiri. Jadi saya setakat sini saja, kita sambung lagi. Ya. Tempoh macam mana? Dia agak-agak sekira-kira dia memang tak bangun, dah lah. Tak payahlah kita nak tunggu sampai dia nak rokok pula kan. Nak duduk tahiyat akhir tu, di tahiyat akhir kita berdiri, nak tunggu dia bersalam, tak payah. Memang kita tahu dia tak bangun ni, subhanallah dah sebut berapa orang kan, tak bangun juga, maka dah biarlah. Memang dia lupa. Takkanlah imam ni tak tahu sembahyang isyak ni 4 rakaat. Ni baru 3 rakaat, memang dia lupa. Dia lupa tak apalah. Kalau kita dah sebut, tapi dah sebut subhanallah, dia tak bangun juga, maka biarkan, dan kita wajib mufarakah dan teruskan 1 rakaat secara sendirian. Habis kita dalam perkara ni, insyaAllah kita sambung dalam perkara-perkara makruh dalam sembahyang. Lepas perkara makruh, baru kita akan tengok perkara-perkara yang membatalkan solat pula. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa fudhatika kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.